Oke guys, video kali ini saya ingin ceritakan penangan minyak dagu. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya ingin ceritakan tentang satu kisah mengenai penangan minyak dagu. Semua tahu minyak dagu ni adalah minyak untuk memikat seseorang dengan menggunakan sihir. Minyak dagu ni dikatakan dia diambil daripada mayat yang dibakar dagu dia, dan digunakan pati minyak dagu tu untuk memikat seseorang dengan cara sihir, sama ada untuk lelaki ataupun untuk perempuan. Dan penangannya membuatkan seorang itu menjadi tergila-gila bila terkena minyak dagu. So, jom dengar cerita ini. Ceritanya bermula apabila seorang wanita yang bernama Farah. Okay, Farah ni dia ada kelebihan, mata dia tidak berhijab. Okay, tidak berhijab. Maksud dia, orang yang mata tidak berhijab ni dia boleh nampak benda yang makhluk halus lah. Contohnya jin, penunggu, saka orang, ya. Dan menurut cerita si Farah ni, dia selalu ternampak, okay, satu makhluk yang selalu mengikutnya ke mana saja. Dan menurut ceritanya, makhluk ni adalah seorang lelaki atau jantan lah, mungkin jin jantan atau jin lelaki lah. Sering ikut ke mana saja dia pergi. Okay, kalau dia mau pergi ke sekolah, dia akan ikut. Kalau dia mau pergi ke sana, dia akan ikut. Dan sering memunculkan dirinya ke mana saja dia pergi. Dan benda tersebut dia tidak kacau dia lah, dia hanya lihat, senyum. Okay? Dan si Farah ni pun tidak hirau lah benda ni. Dia anggap benda tu hanya melihat dia sajalah, tidak ganggu pun. Dan sampai satu tahap si Farah ni tak kisahlah, dia kata, lantak kau lah, kau mau ikut aku kah, mau tengok aku kah, yang penting kau jangan ganggu aku. Itulah prinsip si Farah ni lah. Jadi dijadikan cerita satu hari semasa dia pulang dari sekolah. Okay, dia turun daripada bas. Okay, dan bila dia turun daripada bas sekolah, hujan turun dengan lebat. Dan ketika itu adalah hujan panas. Jadi si Farah ni kebasahan lah. Jadi dia ambil inisiatif untuk berehat di sebuah pondok stesen bas. Sebab terlalu lebat hujan dan hujan panas. Dan orang-orang tua kata tidak bagus kalau kita mereda hujan panas ni. Nanti sakit, mungkin diganggu makhluk, mungkin lah ya. Itu nasihat orang tua. Jadi si Farah ni pun berteduhlah di stesen bas tersebut. Dan ketika dia duduk menunggu hujan reda, tiba-tiba ada satu kereta. Kereta lalu, dan dalam kereta tu ada seorang lelaki. Dan kereta tersebut dia berhenti betul-betul di depan stesen bas tempat si Farah duduk. Pemandu tersebut dia buka tingkap lah. Dia buka. Kemudian dia tegur si Farah. "Dek, melah naik, abang antar, hujan ni." Dia cakap. Dan bila si Farah tengok, dia kenal lelaki tu. Lelaki tu terkenal dengan kenakalan di kawasan kampung tersebut. Dan dikatakan lelaki itu seorang playboy. Jadi si Farah ni pun yang, budak ni lagi dia cakap. Jadi dia buat dek lah, dia buat tidak tahu. Kemudian lelaki tu tegur lagi. "Dek, jomlah naik, abang hantarkan, hujan begini basah." Dan si Farah dia buat tidak tahu, dia macam malas melayan lah. Tidak lama kemudian lelaki yang dalam kereta tu turun. Turun dengan gayanya dan duduk di sebelah si Farah. Si Farah pun terkejut lah. Apa hal abang ni duduk di sebelah pula? Dan dia cuba menjarakkan diri lah daripada lelaki tersebut. Dan lelaki tersebut pun berkata, "Alah, lek lah dek," dia cakap. "Abang ni niat baik nak tolong kau. Takkan tak kenal abang." Dan si Farah pun bersuara, "Sebab saya kenal lah, saya elak dengan abang. Bukan orang tak kenal dengan abang tu." Sebab semua orang tahu lelaki tersebut seorang playboy dan dikatakan dia menggunakan minyak dagu untuk memikat perempuan. Jadi oleh kerana bertebaran cerita tentang lelaki tersebut, jadi si Farah elaklah. Dan lelaki tersebut masih lagi cuba mengajak perempuan tersebut, ya, cuba mengajak si Farah. "Ayo jomlah abang antar. Kalau kau kenal pun apa kau mau takut kan?" Jadi oleh kerana si Farah tidak selesa, dan si Farah pun berdiri untuk balik ke rumah biarpun hujan. Apabila si Farah mau jalan, lelaki tersebut tarik tangannya.
leg lah dek, dia cakap. Si Farah pun terkejut lah kerana pergelangan tangannya ditahan. Dan bila dia tengok lelaki itu dengan perasaan marah. Pegang-pegang kan. Dan bila dia tengok lelaki itu, dia ternampak ada satu makhluk duduk di tengkuk lelaki itu menyerupai perempuan yang sangat hodong, yang rambut panjang dan pakaian putih yang lusuh kotor, ya, dan dagu dia seperti terbakar. Terkejut si Farah. Dia cakap, siapa duduk di tengkuk lelaki ni? Dia cakap, ya, berdebar, ya, terkejutlah siapa bila dia nampak kan. Jadi si Farah pun tutup mata dia, istighfar, astagfirullahaladzim. Aku larilah, dia cakap. Sebab dia tahu dia boleh nampak. Dan bila dia cuba lari, tiba-tiba dia tidak boleh berjalan. Dia cakap, kenapa susah pula mau berjalan ni, dia cakap kan. Dia cakap. Jadi dia tengok lagi. Dia lihat semula lelaki itulah. Dan bila dia lihat yang duduk, makhluk yang duduk di tengkuknya itu tidak ada. Dan bila dia tengok, ada tengah pegang kaki dia, ya. Jadi si Farah pun yang, apa pula perempuan ni tiba-tiba pegang kakiku ni, dan sambil jilat. Terkejutlah si Farah. Farah tarik, dia tidak mau lepas. Dan lelaki tersebut masih lagi arahkan dia untuk duduk. Tapi si Farah, naging, sudah di kakinya, dia tarik. Lepas tu dia istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah bantulah aku, bilang si Farah. Tiba-tiba datang satu makhluk jin yang selalu ikut dia tu. Jin lelaki yang selalu ikut dia tu, yang selalu melihat dia tu, datang, dia pergi tarik rambut yang perempuan yang tengah bertenggek di kaki si Farah. Dia tarik rambutnya, dia tampar makhluk, terbanting. Dan terkejut jugalah si Farah yang jin lelaki tu tolong dia. Dan lelaki yang cuba mengurat dia tu pun terikut jatuh dan terkejut dengan apa yang berlaku. Si Farah apalagi guys lari. Dia sudah tidak hiraukan apa yang berlaku di stesen bus tersebut. Lelaki yang cuba menggoda dia tu, itu terkejut dan tergamam melihat apa yang berlaku. Dia cakap, apa ni? Masakan aku punya sihir tidak jadi. Dan lelaki itu naik kereta dan terus belah. Si Farah terpaksa basah-basah terus balik ke rumahnya. Dan si Farah masih terfikir lagi dan berasa takut dengan apa yang dia lihat, ya. Dia lihat perempuan tu dan dia lihat jin yang selalu dia nampak tu memukul wanita tersebut. Dan dia tahu makhluk yang melekat di kakinya itu, bertenggek di kakinya itu adalah makhluk daripada minyak dagu daripada lelaki tersebut. Nasib baiklah, ya, dia dapat menyelamatkan diri. Jadi ketika malam, apabila si Farah mau tidur, dia tidak dapat tidur lah. Dia masih terfikir-fikirkanlah yang makhluk tersebut dan jin yang menyelamatkan dia. Dia cakap, apa yang ku nampak hari ini kan? Jadi dia cuba melelapkan mata lah. Dan akhirnya apabila dia melelapkan mata, si Farah melelapkan mata, tiba-tiba dia rasa macam ada satu air menitik di mukanya. Dan air tu merasa macam suam-suam. Dia cakap, apa pula menitik ni kan? Dan bila dia buka matanya, guys, makhluk yang dia nampak bertenggek di bahu lelaki itu sudah ada di atas silingnya, tengok di atas, dan lidahnya menjerer. Dan air liurnya itu yang menitik di muka si Farah. Dan si Farah tahu itu adalah penangan minyak dagu yang terkena pada siang hari tersebut. Si Farah cuba berteriak, tidak dapat. Si Farah cuba bergerak, tidak dapat. Ya, dia berteriak, dan dia cuba baca doa, tapi doa yang dia baca tunggang langgang. So dia beristighfar, dia minta tolong, ya Allah, dia cakap. Dan makhluk tu makin lama makin turun mendekati muka si Farah. Dan si Farah tutup mata, ya Allah, aku takut, ya Allah. Dan bila si Farah buka, makhluk perempuan yang hodong sangat muka itu sudah betul-betul di depan, dan lidah dia terjeler, masih mengalirkan air liur di muka si Farah. Dan guys, sekali lagi, jin lelaki yang selalu mengikut si Farah tu terus terajang guys. Makhluk tu terbanting guys, terbanting, ya.
dan si Farah bersyukur kerana dapat diselamatkan. Dan jin lelaki yang mengikut si Farah selalu tu belasa guys. Dia belasa makhluk tu. Dia tarik, dia pukul, dia tarik, dia pukul, dan makhluk tersebut lari terus. Dan si Farah, dia terus keluar dari bilik. Dia beritahu maknya yang dia takut untuk tidur. Dan mak si Farah cuba tenangkan si Farah lah. Dan mak dia mengarahkan dia untuk baca doa beristighfar banyak-banyak agar dia tidak diganggu lagi. Dan selepas kes tersebut, makhluk perempuan itu tidak mengganggu dia lagi. Dan jin lelaki yang selalu ikut dia tu masih ada lagi. Tapi dia tidak hiraukan lah. Cuma dia rasa berterima kasih kerana menyelamatkan dirinya daripada gangguan sihir minyak dagu. Jadi guys, itulah dia kisah penangan minyak dagu. Mungkin apa yang si Farah cerita ni mungkin ada betulnya. Ya, mungkin ada betulnya. Ya, sebab benda sihir ni kebiasaannya menggunakan benda-benda kotor. Benda-benda kotor ni yang menyebabkan seorang itu mendapat penyakit-penyakit yang misteri. So, dalam Islam untuk elak benda-benda begini, kita perlu kuatkan pendinding diri. Macam mana untuk kuatkan pendinding diri? Yes, kita mesti solat, kita mesti sentiasa berdoa, kita mesti baca Al-Quran banyak-banyak dan berdoa agar sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan dapat elak daripada benda-benda sihir begini. Dan guys, kamu jangan pertikai benda sihir ni tidak wujud. Alah, zaman moden, zaman Facebook, zaman Instagram, zaman TikTok, mana ada benda-benda jin ni guys. Jangan guys. Ya, tidak ada perkara mustahil dalam dunia ni. Kadang-kadang kita rasa zaman ni sihir sudah tidak wujud, hantu sudah tidak wujud. Tidak guys. Benda-benda ni masih wujud lagi dan masih berlaku lagi. Jadi guys, kita perlu berhati-hati, kuatkan pendinding diri. Jadi guys, setakat itu saja kisah penangan minyak dagu. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Ali Bosku, Assalamualaikum.